Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, kita teruskan je lah So, kalau ikut rekod saya sekarang ni ada 16 orang termasuk saya lah So, ada 15 orang pelajar dan satu orang saya lah. Okey, so kita jumpa lagi. Macam biasa saya akan cuba cuba macam mana Awak dengar suara saya Jelas Dengar, dengar. Dengar jelas. Okey, saya punya ni pun jelas juga. Slide ni mungkin ada sikit lah Slide ni mungkin ada kabur-kabur sikit. Awak ni kat saya je lah saya 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 tak record Google Meet ni saya tak record Google Meet ni tapi saya akan record pakai OBS, satu lagi software. Saya nak tengok macam mana. Saya takut gambar teruk sangat. Nanti saya tak boleh nak share dengan awak. Takut awak tak nampak Okey, tapi tak apalah So kita teruskan ada 17 orang dah. Okey, seorang lagi dah masuk, ada 17. So tak ramai Total dalam 23 orang. Okey, so semalam kita dah bincangkan kita dah bincangkan peers yang mana kita fokus kepada perhubungan kita fokus kepada perhubungan ataupun komunikasi dan semalam kita fokus kepada apa kita panggil komunikasi cyber kita lebih fokus kepada komunikasi cyber. Okey, yang mana kita banyak benda yang kita bincangkan semalam, banyak benda yang saya popek-popek semalam dengan awak. Okey, yang mana dia ni akan melibatkan komunikasi yang tanpa sempadan Maknanya rakan-rakan anda, rakan-rakan awak semua ni bukan hanya di sekitaran awak saja, tetapi boleh jadi daripada luar negara macam kita bincangkan yang semalam. Okay, so yang kita bincangkan juga adalah cyber sex atau sex cyber ni yang mana kesan-kesan dia ataupun istilah yang kita panggil sexting yang mana kita menghantar perkataan kita menghantar perkataan ataupun teks ataupun gambar ataupun apa saja yang membawa maksud lucah. Jadi biasanya kita guna istilah double meaning lah yang biasa kita pakai istilah double meaning. So ini yang kita bincang semalam. Okay, lagi kita bincang salah laku yang berkaitan dengan sex cyber iaitu kita bincang mengenai menghantar gambar dan isyarat lucah yang mana boleh berlakunya kecurangan yang mana kalau pelaku itu adalah suami ataupun isteri orang. Yang ketiga kita bincang pasal kepuasan seks secara fantasi. Dan yang keempat kita bincangkan yang mana salah laku suka menyendiri dan menyendiri itu bukan salah laku sebenarnya, tapi yang salah laku itu adalah menghantar mesej secara rambang. Bila dia menyendiri tadi, dia mula fikir macam-macam dan dia mula mencari nombor-nombor yang secara rawak dia hantar kepada siapa-siapa dan tengok kalau ada respon maka dia adalah mangsa dia ke apa dan sebagainya. Okay, dan yang seterusnya sama juga dia hantar teks ataupun dia hantar message tetapi kepada individu. Dia dah target dah siapa. Dia dah target dah kepada individu tersebut. Dia dah target pada individu tersebut, jadi dia akan hantar pada individu tersebut. Mungkin crush dia ke, dia minat pada seorang pelajar perempuan ni ke. Jadi dia akan hantar. Dia hantar dan mungkin kalau kata tak ada respon daripada pelajar tersebut, maka dia mula agresif lah dia lebih agresif. Masa itulah kita takut akan hantar mesej ataupun gambar ataupun perkataan-perkataan yang berbau lucah. So hari ni kita tengok, hari ni kita sambung dengan topik yang baru iaitu kesan daripada tingkah laku seks cyber ini. Apa yang berlaku bila kita apa kesan yang berlaku apabila seks cyber ini kita buat bukan kita lah, orang lain tapi nak maklum. Kesan tingkah laku seks cyber. Ni yang kita cerita semalam panjang kita cerita dasar langit terbuka pada hari ini membawa kepada era globalisasi. Ini dasar langit terbuka. Dasar langit terbuka ni biasalah maksud dasar langit terbuka ni sebenarnya macam semalam lah, dunia tanpa sempadan. Makna sebesar-besar langit tu
Maknanya selagi boleh pergilah. Maknanya satu dunia dah. Kalau kita nak pergi ke negara lain, kita kena pakai pasport, naik kapal terbang dan sebagainya. Sekarang tak perlu pergi dah. Dengan hanya ada internet, kita dah boleh merentasi negara-negara lain. Kita dah boleh tengok apa kebudayaan dia. Sekadar dengan hanya melihat pada YouTube, melihat pada IG, Facebook dan sebagainya. So, oleh kerana dasar langit terbuka ini membawa kepada era globalisasi. Globalisasi ini bermaksud era terbuka tadilah, dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan yang mana kita mudah. Mudah. Yang kita selalu sebut ada orang selalu istilah yang dia pakai dunia di hujung jari. Mana kita boleh dapat maklumat. Contoh apa saja soalan saya, siapa soalan saya tanya awak boleh search Google saja. Kalau kata latihan apa semua, okey, awak just Google dalam internet, kan kebanyakan masalah itu ada. Di Google itu ada. Kita panggil apa? Jawapannya. Maknanya maklumat ni sebenarnya sangat-sangat senang. Jadi kalau kata dalam keadaan kita ber-PDPR sekarang ni, maknanya kalau kata saya bagi awak soalan ataupun apa permasalahan, awak boleh buka internet dan Google saja. Maklumat-maklumat itu tersedia. Maknanya kalau awak rasa nak yang dalam bentuk bertype, yang perlu dibaca, awak Google. Kalau awak nak tengok dalam bentuk video, penyelesaian dalam bentuk video, kita ada banyak portal-portal. Yang paling glamour adalah YouTube lah. Jadi maknanya kita boleh akses. Siapa-siapa boleh akses. Siapa-siapa sahaja boleh akses dan di mana-mana sahaja awak boleh akses. Macam saya cerita semalam, sama ada awak duduk dekat bus stop contohnya. Sebab sekarang bila kita subscribe kita panggil internet provider ataupun kita subscribe mobile nombor telefon. So telefon itu datang bersama dengan call dan juga bersama dengan mobile data, iaitu untuk awak boleh akses internet. Zaman saya dulu kalau saya kata subscribe telefon tu, nombor telefon, contoh Maxis ke Digi ke Celcom ke dan sebagainya tu, maknanya saya subscribe untuk voice call saja. Benda dia asing-asing. Dia bukannya datang serentak. Jadi kalau kata saya tak nak, saya seorang pengguna data yang kurang, jadi saya akan akses untuk voice call sahaja. Tapi kalau saya kata saya nak guna internet, saya boleh subscribe untuk data sahaja. Tapi awak sekarang ni bila automatik saja kita daftar ataupun kita subscribe mana-mana provider tadi, dia datang package terus, 2 in 1. Mana awak dapat data dan awak dapat voice call. Jadi oleh kerana ada benda ni, maknanya awak boleh akses maklumat awak di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja selagi ada coverage tu lah yang kita duk sebut coverage tu. Jadi di mana-mana sahaja. Mana-mana saja awak pergi, di mana-mana saja. Sebab tu kita tengok budaya sekarang tak lepas tangan tu, di tangan itu handphone, tak lepas. Sebab apa? Sebab ada dia boleh akses internet di mana-mana. Itu. Tapi masalah dia sekarang ni kalau kita tidak terkawal. Masalah kita sekarang ni penggunaan yang tidak terkawal. So bila tidak terkawal ni, kita dah bincang semalam kita ada masalah yang kita fokus pada seks cyber cyber. Jadi kalau kita tidak kawal benda ni, kita takut berlakunya kesan penyalahgunaan internet. Kita takut yang ni. Berlakunya penyalahan gunaan internet. Oleh remaja ataupun kanak-kanak. Orang tua ni mungkin tak nampak sangat tapi kita risau penyalahan gunaan internet ni oleh para remaja macam awak, macam pelajar-pelajar sekolah dan juga kanak-kanak. Itu. Jadi kita takut kalau menjurus kepada seks cyber ni lah. Kita takut dia ni menjurus kepada pelakuan seks cyber ni. Yang tu yang kita kalau boleh kita nak benteras. Bukan tak nak bagi pakai kena pakai. Sebab sekarang contoh macam kita buat PDPR sekarang. Macam kita ber-PDPR sekarang. Benda ni bagus. Kita belajar, kita cari maklumat apa semua. Tapi yang kita takut adalah penyalahgunaan. Macam dadah lah. Macam dadah. Contohnya macam dadah.
Okay? Dadah ni sebenarnya ubat ubat-ubatan. Satu ketika dulu dadah ni digunakan untuk ubatan. Contoh macam morfin dulu macam morfin dulu digunakan oleh ahli tentera dia pergi berperang, bila dia injured tu, cedera kena peluru ke kena bom ke, doktor dia akan cocok morfin tadi dulu supaya dia boleh hilang rasa sakit dia. Asalnya, asalnya dengan syarat digunakan mengikut dos dan apa kita panggil nasihat doktor. Bila masa dia jadi penyalahgunaan dadah? Bila masa dia jadi penyalahgunaan dadah apabila kita ambil barang-barang tadi tanpa nasihat doktor dan dalam dos yang berlebihan. Jadi macam morfin, kokain, dadah ganja sekarang ni apa semua tu. Jadi bila kita salah ambil saja, maka dia memudaratkan. Yang tu yang kita risau. Sama juga dengan rokok. Rokok tu kalau awak tengok, tak salah tak salah hisap rokok. Kalau awak tengok tak salah, orang tua, orang dewasa hisap rokok tak salah. Tapi kenapa bila pelajar sekolah hisap rokok, dia menjadi satu kesalahan? Dia menjadi satu kesalahan. Sedangkan rokok itu tak salah hisap sebenarnya. Kalau salah, maka kerajaan tak jual rokok ni. Betul tak? Tapi kenapa bila pelajar sekolah hisap rokok, benda tu jadi satu kesalahan? Sebab apa? Sebab dia melibatkan penyalahgunaan. Penyalahgunaan bahan-bahan apa tembakau tadi. Jadi kita tengok apakah dia kesan tingkah laku cyber sex. Apakah kesan-kesan dia? Pertama, kesan keruntuhan akhlak. Ni kita akan tengok mana kesan yang pertama adalah keruntuhan akhlak. Yang kedua, pornografi kanak-kanak. Yang ketiga, gangguan seksual. Keempat, keruntuhan institusi kekeluargaan. Nombor 5 yang kita bincang semalam iaitu buli cyber dan ancaman. Yang keenam, mangsa menjadi pemerdagaan dengan seks. Dan yang ketujuh adalah gangguan emosi. Kita akan pergi satu-satu. Kita pergi yang pertama, keruntuhan akhlak. Kita dah bincang semalam. Banyak dah kita bincang semalam. Jadi macam berulang-ulang lah. Kita bincang balik. Kita bercakap balik. Cyber sex boleh menjejas dan meruntuhkan akhlak remaja pada masa kini dan akan datang. Kenapa? Sebab apa dia boleh menjejaskan, boleh meruntuhkan akhlak? Sebab seks ni dia benda yang ketagih. Dia sama macam dadah tu. Kita boleh klasifikasikan sebagai dadah. Maknanya tak boleh berlebihan. Dia boleh memudaratkan kesihatan dan sebagainya. Jadi menyebabkan kita dalam kepala kita tadi berfikir tak boleh nak bekerja, sentiasa berfikir pada benda-benda yang tak elok, maksiat dan sebagainya. So bila kita buat, pertama bila kita buat, kita akan rasa bersalah. Kita rasa bersalah pada diri kita, maka kita akan mula rasa kemurungan, kita mula tak nak bercampur dengan orang dan sebagainya. Dan lagi teruk, kita takut kita kacau orang lain. Itu yang saya cakap semalam. Takut kita kacau orang lain. Mana kita pergi mungkin melibatkan jenayah rogol, jenayah kita panggil sumbang mahram dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh tak boleh berfikir. Jadi tidak boleh berfikir. Jadi lama kelamaan benda ni boleh menyebabkan gejala sosial, iaitu keruntuhan akhlak ni. Akhlak remaja kita ni runtuh. Runtuh. So kita takutnya sebab awak lah. Saya dah berumur dah. Saya dah tua dah. Umur saya dah 45 tahun dah. 46 tahun dah masuk tahun ni. Jadi awak yang akan memimpin negara. Kalau negara kita yang terlalu memfikirkan melahirkan generasi yang sentiasa seks dalam kepala, seks cyber dan sebagainya ni, maka macam mana nak mentadbir negara? So nanti ramai-ramai mangsa-mangsa akan menjadi mangsa lah. Pornografi kanak-kanak. Ini yang bahaya juga ni, pornografi kanak-kanak. Ni bahaya. Maknanya pornografi ni kalau biasanya pornografi, kalau kita sebut laman web lucah dan apa semua, biasanya orang dewasa. Biasanya orang dewasa. Dewasa. So ada orang yang mempunyai masalah yang kita panggil sebagai masalah emosi, mental. Kita boleh kata gila lah. Maknanya dia tak nak tengok orang dewasa ni. Dia tidak menimbulkan rasa emosi dia tu, tidak merasa nafsu dia tu untuk melihat orang dewasa, tapi untuk melihat kanak-kanak. Yang kita panggil sebagai pernah dengar tak istilah, awak pernah dengar tak? Dia panggil, Allahu Akbar. Tak, inilah saya lupa. Yang dia panggil Allah.
Yes, Pedofilia. pedofilia. Terima kasih Syukri. Terima kasih Syukri. Yang dia panggil sebagai pedofilia. Ni maknanya pedofilia ni adalah satu penyakit mental. Penyakit mental pada seseorang individu itu yang mana dia nak tengok bahan pornografi, tetapi dia tak nak tengok orang dewasa, tak nak tengok orang yang umur sama dengan dia, tapi dia nak tengok kanak-kanak. Dan kanak-kanak ni dia masih lagi di bawah umur masih lagi di bawah umur. So bila di bawah umur ni kadang-kadang dia buat kadang-kadang datanglah nak ikut pak cik tak, nak ikut pak cik. Okey, kalau ikut pak cik bagi gula-gula. Dia dengan gula-gula saja dia dengan gula-gula dia dah seronok. So dia ikut pak cik. Okey, kalau nak gula-gula buat macam ni. So dia kanak-kanak dia tak tahu benda itu satu kesalahan Dia tidak tahu. Yang dia tahu pada masa itu adalah kita panggil apa? Gula-gula tadi. Dia nak gula-gula tu tadi. Jadi dia nak okey, so buka baju. So dia bukalah baju. Dia tak tahu apa pun sebab dia tidak tahu benda itu menjadi satu kesalahan pada dia. Jadi kita orang dewasa ni dah mula nak jadi pedofilia. Dah jadi nak jadi pedofilia. Ini yang bahaya ni. Okey, sebab perbuatan mengambil, menerima dan menghantar foto lucah diri sendiri atau orang lain di bawah umur. Maksudnya sekarang ni, ada orang dia ambil gambar. Ada orang dia mengambil gambar. Maknanya dia tengok gambar budak-budak tengah mandi, telanjang, bogel apa semua. Dia rasa bernafsu. Jadi dia ambil gambar. Dia simpan. Jadi bila dia tengok gambar-gambar yang dia ambil tadi, ini boleh memuaskan nafsu dia. Itu satu perkara yang kita panggil pedofilia tadi lah. Kemudian sama ada dia tak ambil gambar tapi dia terima daripada orang lain. Ada member-member dia yang sama sakit-sakit mental macam dia tadi, pakat-pakat share foto-foto lucah kanak-kanak tadi. Okey, so dalam kes ni dia kata kanak-kanak. Dia kata kanak-kanak. So bawah ni awak tengok berumur 18 tahun. Ini isu yang cerita kat awak tadi. Bila kita cerita yang mula-mula dulu. Kalau awak ingat masa kita cerita pasal abstinent tu kan. Kita cerita pasal abstinent. Suka sama suka. Asalnya dia bergembira dan melakukan hubungan seks suka sama suka. Suka sama suka. Suka sama. Okey. Suka sama suka. Maknanya dia dengan makwa dia tu suka sama suka. Tetapi dia lupa. Dia lupa. Umur dia itu bawah 18 tahun. So bila bawah 18 tahun, maka dia jadi apa? Yang kita cerita dulu, dia akan jadi jenayah rogol. Dia akan jadi jenayah rogol. So kena berhati-hati. 18 tahun masih lagi dianggap kanak-kanak. Nampak tak? Masih lagi dianggapkan kanak-kanak. Sebab tu kalau kita tengok kalau sebuan-sebuan di pusat-pusat hiburan yang menyediakan alkohol, minuman alkohol contohnya, bila dia tangkap je dia akan dalam berita dia bagi tahu. Okey, juga ditangkap 5 orang kanak-kanak bawah umur. Maksud kanak-kanak bawah umur tadi adalah umur bawah daripada 18 tahun. So awak semua ni berapa belas tahun dah umur? Umur awak berapa? 16 tahun. So kalau ikut undang-undangnya, awak ni adalah kanak-kanak. Tapi kita tak naklah panggil kanak-kanak ke awak kan. Macam kecil sangat. So biasa kita tukar. Kita panggil remaja. Kita buat satu lagi range umur tadi, kita jadikan awak sebagai remaja. Boleh? So sekarang ni manusia pelik-pelik. Ini saya tak faham. Tak faham. Dengan semakin negara menjadi maju, semakin maju sebuah negara, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pendidikan, tetapi semakin pelik-pelik dia punya gejala sosial dia. Semakin pelik-pelik gejala sosial dia yang saya perhatikan. Kalau dulu contohnya nak ada power macam saya dulu nak ada power. Saya malu nak cerita kat kawan-kawan saya. Kawan-kawan tanya, itu awet kau malu saya nak mengaku itu awet saya. Tapi kita sekarang kan siap ambil gambar pipi, belaga pipi, masukkan dalam IG lagi. Masuk dalam IG, buat TikTok bersama-sama. Yang siap tulis lagi caption bawah tu, doakan semoga hubungan kami hingga ke jannah.
Bakat-bakat doakan. Okey, tulis ambil gambar Pak Wer dengan Mak Wer belaga pipi, bubuh dalam Facebook. Bawah tu tulis caption, bakal imamku. Doakan kami hingga ke jannah. Betul Saya sweet lah sangat doakan kami hingga ke jannah. Lepas tu bawah tu lah kawan-kawan yang pening-pening tu semua amin amin amin. So soalan dia nak ke jannah macam mana bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin itu pun dah haram, berdosa. Kan? Kalau dulu kita nak buat maksiat ni kita tak cerita kat orang. Kalau kita tak solat, kalau kita tak apa, kita tak cerita kat orang. Tapi sekarang siap buat live lagi dekat Facebook. Cerita lagi kat orang. Kalau dulu nak pakai tudung, tak pakai tudung tu malu rasa nak keluar rumah kan. Tapi sekarang siap buat TikTok lagi, siap pergi joget-joget lagi dengan tidak menutup aurat dan sebagainya. Tu saya kata semakin maju negara itu, semakin maju negara itu, semakin tinggi pendidikan, semakin pelik-pelik kita kata apa masalah sosial dia. Makin pelik masalah sosial. Kalau dulu kita ada istilah, kita panggil istilah apa kita ada satu istilah yang kita panggil sebagai homoseksual. Yang kita panggil sebagai homoseksual. Homoseksual. Yang mana homoseksual ni kita ada gay kalau dulu dan kita ada lesbian. Kalau untuk lelaki sama lelaki gay, kalau perempuan-perempuan kita panggil lesbian. Ini je yang ada istilah. Tapi sekarang dah ada keluar istilah macam-macam. Istilah mana istilah lelaki dia boleh buat hubungan dengan lelaki. Lepas tu dia boleh buat hubungan dengan perempuan. Lepas tu dia boleh buat hubungan dengan transgender. Ni. Dah jadi macam ni dah. Dah ada 3 dah golongan yang dia boleh buat hubungan. Kalau dulu laki sama laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Dia dah berhenti kat situ je. Lepas tu sekarang dah ada laki dengan laki. Dia juga boleh buat laki dengan perempuan. Dan dia juga boleh buat tak kira sama ada transgender. Transgender ni sama ada lelaki berupa perempuan ataupun perempuan berupa lelaki. Dah jadi pelik-pelik dah Jadi pelik-pelik. Kenapa? Kerana maklumat yang senang didapati, mana kita boleh akses. Kita boleh akses kepada internet tadi. Kenapa? Kerana telah berlaku penyalahgunaan internet tadi. Ini yang kita risau ni pornografi. Sebab saya cerita kat awak sekarang awak umur 16 tahun ni masih lagi belum berkeluarga dan sebagainya. Kita risau kanak-kanak ini adalah mangsa ini adalah salah seorang daripada keluarga kita. Salah seorang daripada keluarga kita. Mungkin adik kita kalau awak mungkin awak adik awak, mungkin kakak awak. Mungkin keluarga-keluarga kita. Jadi kita risau. Ini menjadi mangsa ini. Menjadi mangsa perbuatan pornografi kanak-kanak. Itu yang kita risau. Next is gangguan seksual. Ni gangguan seksual. Kadang-kadang kita rasa bergurau. Ni kadang-kadang kita rasa bergurau. Hey awak, jumpa awek kan duduk tepi pasar raya tu. Awek lalu. Hai awak, Assalamualaikum. Bagus bagi salam. Tak jawab dosa. Jawab nak kat saya. Dah. Yang perempuan tadi rasa tidak selesa. Sebab gangguan seksual ni dia boleh jadi dalam bentuk pelbagai bentuk. Dia boleh jadi bentuk verbal. Verbal ni perkataan. Awak mengucapkan. Ataupun tanpa lisan. Awak tak perlu lisan. Awak tak bercakap. Awak tengok kat dia. Awak main bibir mulut ke dan sebagainya. Melalui psikologi dan fizikal. Ini boleh berlaku gangguan seksual ni. Dan biasanya gangguan seksual ini berlaku kepada kaum wanita. Habis cikgu, lelaki tak pernah kena ke gangguan seksual? Ada tak lelaki kena gangguan seksual awak rasa? Ada ada. Lelaki pun ada kena gangguan seksual ni. Bukan kata wanita sahaja, tetapi kebanyakan kes kes yang dilaporkan kes yang dilaporkan hampir 90%. Saya ini data dalam saya nak cerita kat awak, nak suka nampak hampir 90% data yang dilaporkan, maksudnya kes ini melibatkan wanita. Wanita. Kes ini melibatkan perempuan. Mana 80%, 90% kebanyak kes-kes yang dilaporkan kebanyakannya melibatkan wanita. Ada tak lelaki? Ada, tapi tak banyak Saya tunjuk ke awak beza 90 dengan 10% ni. Biasanya 10% ni lelaki. Lelaki ni tak banyak ke? Banyak juga kena, tetapi lelaki ni biasanya dia tak nak cerita.
Dia tak nak cerita, dia malu nak cerita. Oh, seorang lelaki juga kena gangguan seksual. Okay. So bila berlakunya gangguan seksual ni, okay, kenapa boleh berlaku gangguan seksual ni? Okay, kadang-kadang kita tengok, oh dia bergurau dengan kita. Time dia gurau kita tak apa, dia sebut macam-macam. Tapi bila kita sebut kat dia marah kat kita. So dia cerita kita ni gangguan seksual. Bila mana wujud rasa tidak selesa. Okay, rasa tidak selesa. Mana kita bercakap dengan dia, kita bercakap benda-benda yang double meaning tadi. So dia rasa tidak selesa. So bila dia rasa tidak selesa, maka ni kita takut benda ini membawa kepada gangguan seksual. Bercakap pun kadang-kadang bercakap, oh gini-ginilah apalah. Jadi gangguan-gangguan ni boleh dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Okay. Kebiasaannya kaum wanita diganggu secara seksual di jalanan, dalam pengangkutan awam atau di tempat kerja. Ni. Maksudnya dalam perjalanan, dia berjalan nak pergi sekolah contohnya, ada nampak beberapa orang lelaki nampak, hai sayang, dia panggil dia sayang. Hai awak, hai sayang, lepas tu duk follow dia. Dia rasa tidak selesa. Hai sayang, macam-macam ayat dia pakai. Contoh, saya bagi contoh ke awak. Hai sayang, makan pisang. Contoh, dia sebut pisang. Jadi, padahal sebut pisang je kan. Tetapi pisang itu menunjuk double meaning. So, secara verbal. Jadi, dia tidak selesa. Bila dia tak selesa, benda ni boleh menimbulkan rasa gangguan seksual. Okay. Tempat pengangkutan awam, naik LRT, naik bas. Yang mana bas tadi padat. Bas tadi padat, kereta api ataupun LRT tadi padat, penuh dengan penumpang-penumpang. Ada yang mengambil kesempatan, menggesek-gesekkan badan dia kepada badan wanita tadi dan sebagainya. So, kalau dia tidak selesa, maka itu menjadi gangguan seksual secara fizikal. Ni. Okay, mana kalau dia tak selesa itu, maknanya itu dah mengganggu dia. Okay, di tempat kerja, sama juga tempat kerja. Mana bos. Biasa wanita-wanita ni menjadi SU, setiap sulit dia ke, setiap usaha dia kan. Okay. Nanti dia akan jadi tidak selesa. So, bila dia jadi tidak selesa, mana gangguan dia. Okay, bos dia kata, jom ikut saya. Saya nak pergi berkursus ke apa ke. Pergi kat sana, sewa hotel satu je ke apa ke. So, ini boleh menimbulkan gangguan. Okay, kalau di sekolah pun sama juga. Di sekolah pun berlaku juga. Ni. Berlaku juga gangguan seksual di sekolah hingga wujudkan suasana pembelajaran yang tegang dan menimbulkan ketakutan. Ini yang berlaku kepada pelajar tadi. Pelajar yang buat report pasal yang guru dia bergurau tu. Selepas dia buat report tadi, macam-macam kecaman daripada kawan-kawan dia. Macam-macam kawan-kawan dia mengeluarkan ugutan-ugutan kepada dia. Okay, macam-macam ni. Jadi dia rasa takut. So bila takut dia tak pergi ke sekolah. Itu yang berlaku kepada pelajar perempuan tersebut. Jadi ini kita katakan boleh juga berlaku gangguan seksual. Ini kita risau ni. Kita risau. Okay, dan keruntuhan institusi kekeluargaan. Ini macam semalam lah. Saya kata semalam. Maknanya melayan. Mana suami orang berlaku curang dengan isteri orang berlaku curang dengan suami orang, ataupun isteri dengan lelaki yang belum berkahwin, ataupun lelaki yang berkahwin dengan perempuan yang belum berkahwin. So bila ini berlaku, ini akan jadi konflik. Konflik kita panggil hubungan interpersonal. Interpersonal. Personal ni ada dua, inter dan intra. Inter, satu inter dan satu lagi kita panggil intra. Intra. Dua ni adalah berbeza. Inter dengan intra. Hubungan interpersonal iaitu komunikasi dengan ahli keluarga. Inter ni bermaksud diri kita dengan orang lain. Bermaksud diri kita dengan orang lain. Boleh menyebabkan jadi hamba. Jadi hamba. Hamba ni maksud mana? Kita palau. Istilah awak palau. Pernah dengar tak perkataan palau? Pernah cikgu? Pernah kan? Perkataan palau. Selalu kita panggil palau. Palau ni maksudnya awak tidak menghiraukan dia. Mana awak memulaukan dia. So kalau dari keluarga awak tu macam tu lah. Mana ahli keluarga kita bercakap dengan adik-beradik atau dengan kawan-kawan. Kawan-kawan duk bercakap dengan kita. Duk cerita pasal isu-isu negara dan sebagainya. Kita duk hadap handphone dan takut duk melayari laman-laman pornografi ni. Jadi kita tidak mengambil tahu apa yang kawan-kawan kita buat. Jadi ini yang kita kata hubungan interpersonal ni. Mana hubungan inter ni diri kita dengan orang lain.
So dalam kes ni komunikasi kita dengan keluarga jadi hamba sebab kita tak layan dah dia orang. Adik tanya pun kita ni. Lepas tu kalau bila dah kepala tu orang kata apa masuk air tadi. Jadi kita mula nak marah kat orang dan sebagainya. Jadi kita mula wujud konflik. Mula wujud konflik. Keadaan ini juga boleh menimbulkan konflik hubungan sosial dengan ahli keluarga dan orang lain. Jadi kita tak nak bercakap ni. Kita tak nak bercakap. Kita dalam dunia kita. Yang kita panggil dalam dunia kita. Dunia gadget kita. Dunia gadget kita tu. Dalam dunia gadget kita. Nak makan pun nak gambar, nak bergambar, nak selfie. Orang accident pun kita nak selfie. Orang apa lemas pun kita ambil gambar dulu. Macam tu. So dunia kita ni terlalu dengan gadget ni. Jadi ini boleh menimbulkan konflik rumah tangga. Konflik hubungan sosial. Yang mana boleh menyebabkan last sekali dia boleh pergi kepada keruntuhan institusi kekeluargaan. Dia boleh jadi macam tu. Okey, kemudian kita tengok ancaman bully cyber dan ancaman. Ini yang kita bincang dah semalam. Kita dah bincang dah. Maknanya yang kes TikTok tu kan, kawan-kawan kita niat nak bergembira saja. Dia buat TikTok tadi untuk diri dia. So dia buat, dia masukkan ke dalam portal dalam media sosial. Tapi ada dua golongan. Satu golongan yang suka, satu golongan yang cemburu ataupun tak suka. So mulalah kita bercakap, oh kau tak pandai menari lah, itulah ini, tak pandai menari nak buat apa ni, macam ni pakai macam ni pun nak buat juga. Yang tu tak apa lagi kita bercakap lagu tu. Yang risau ni kita duk cerita pasal body dia. Okay, badan besar sikit kita cakap gemuk, dah gitu, kurus dah. Kita tak kita dah mula mempersenda-sendakan dia punya fizikal. Kita dah mula mengata-ngata dia punya fizikal tadi. Jadi bila dia menjawab balik, kita pun tak puas hati, kita jawab balik. Bila jawab balik ni lah mulalah dia akan pergi ke ada mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang itu melalui medium elektronik. Yang kita sekarang panggil media sosial lah. Kita ambil gambar dia. Macam satu kes di mana yang buatnya itu adalah orang lain. Yang buatnya ayah dia, suami dia. Tapi habis satu family diambil gambar, dimasukkan ke Facebook, dimalukan. Contohnya kesalahan-kesalahan itu yang buat adalah orang lain, adik-beradik dia. Tapi habis satu keluarga, gambar itu dimasukkan ke dalam media sosial, dipamerkan, biar orang lain pula. Dan Malaysia ni biasalah geng-geng bawang, makcik-makcik bawang tadi, tentera-tentera bawang tadi, dia tak boleh masuk beramai-ramai mengecam. So bila mengecam ni tadi boleh menyebabkan memalukan individu tadi ataupun menimbul rasa ketakutan. Jadi bila dia rasa takut, jadi bila dia report polis, ada dah akta, sekarang dah ada akta, dah ada akta bully cyber ni. Dah boleh disaman, dah boleh disaman. Dah boleh disaman, kita panggil apa? Orang-orang yang membuat kesalahan bully cyber ni. Sebab apa? Senang je. Ambil gambar, masuk dalam Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok, viral. Bila viral, tengoklah, dia akan ada dua golongan. Dia tetap akan ada dua golongan. Atas dunia ni akan ada dua golongan. Satu golongan-golongan yang memberi support. Satu golongan-golongan yang memberi support dan satu lagi golongan-golongan yang mengecam. Golongan ini yang mengecam. So tengok dan seterusnya menjadi mangsa pemerdagangan seks. Mangsa pemerdagangan ni istilah baru ni. Pemerdagangan ni maksud jual beli. Maksudnya jual beli. Dia pergi ambil anak-anak perempuan, budak-budak perempuan yang dicolek daripada negara sebuah negara dan dibawa pergi ke sebuah negara lain, untuk dijadikan hamba, ataupun dijadikan pekerja seks. Dia panggil pekerja seks. Ataupun dia ambil pelajar ataupun dia colek budak-budak ataupun orang perempuan tadi untuk menjadi pelakon. Kita kata pelakon, pelakon. Maknanya untuk dijual lah. Untuk dijual dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjadi pekerja seks. Dengan ni menjadi pekerja seks. Jadi kalau budak-budak sekolah rendah kena colek, umur baru 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia boleh buat apa? Dia tak boleh melawan pun. Dicolek dan dijual di negara lain. Contohnya daripada Malaysia.
Dia colek di Malaysia dan dia dijual di Thailand. Contoh. Dijual di Thailand, dijual di Indonesia, dijual di Amerika Syarikat. Rasa-rasa dia boleh balik-balik ke tak awak rasa? Tak boleh balik dah tak boleh balik dah. Jadi dijual dipaksa. Dipaksa menjadi menjadi pekerja seks tadi. So mereka dijual. Okey, yang ni macam cerita P. Ramlee tu lah. Cerita P. Ramlee apa Abdul Wahab, 3 Abdul kan. 3 Abdul tu kan. Bapak dia lelong sepenuhnya. So dia lelong, keteng lelong. So perkhidmatan seks ni untuk buat apa? Untuk menjadi perkhidmatan seks sebagai pekerja seks. Senario ini boleh mendatangkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber seperti mangsa rogol, mangsa pemalagan seks dan pelacuran. Mana kalau dia tak setuju, maka jadi rogol. Mana kalau dijual, kalau dijual di tempat lain, maka dia menjadi pemerdagangan seks. Mana dijual untuk pekerja seks ataupun dia disuruh melacur. Maknanya dia suruh melacur. Mana kalau contoh kalau kata tak boleh bayar tak boleh bayar hutang. Boleh nak selesaikan hutang ni, awak kena tidur dengan saya, awak kena buat seks dengan saya. So itu boleh jadi rogol, itu boleh jadi jenayah rogol dan boleh jadi pemelacuran. So na'udzubillah lah kita minta lah jauh-jauh benda-benda ni berlaku kepada keluarga kita. Kita risau macam tu je. Kita takut kenapa bila dalam kepala tu dah terlalu banyak benda-benda yang maksiat ni. Dan yang terakhir tak silap saya yang terakhir adalah gangguan emosi. Gangguan emosi. Gangguan emosi ni berlaku kenapa? Pelaku akan mengalami gangguan emosi kerana cenderung kepada fantasi seks. Dia tak selesai. Senang cakap tak selesai. Dia boleh memuaskan nafsu dia melalui fantasi seks ni. Tetapi macam mana cakap sentiasa hendak. Ketagih lah cakap berfantasi macam mana pun kadang-kadang tidak boleh memuaskan secara total. Total ni secara penuh lah. Jadi maknanya dia duk teringat. Jadi teringat lama-lama boleh mengganggu emosi dia. Jadi makan kepala tu sentiasa nak buat kerja lain, tak boleh duk fikir pasal seks sentiasa. Sebab duk tengok benda-benda yang melibatkan pornografi. Keadaan menjadi parah apabila kesunyian, keseorangan, mengalami tekanan dan tidak sensitif dengan perasaan orang lain. Dia tak fikir dah, yang penting diri dia. Kita panggil apa? Selfish. Kita panggil sebagai selfish. Mana dia tak fikir orang lain dah, dia fikir diri dia. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. So yang penting dia dapat dengan diri yang dia nak, dia tidak bercampur dah dengan awak. Dia tak bercampur dengan kawan-kawan, dia duduk sorang-sorang. Bila dia nampak orang ni, dia mula buat. Dia tak fikir dah perasaan rogol itu salah. So yang penting dia dapat melepaskan nafsu dia. Itu masalah. Ini antara kesan-kesan dia. Ini yang kita bercakap ni adalah kesan-kesan daripada tingkah laku seks cyber tadi. Macam mana cakap? Kita tak nak merosakkan. Kita kenapa saya ajar? Kenapa kita belajar bab-bab peers ni? Kerana kita nak mengelakkan benda ni daripada berlaku. Ada soalan tak kepada saya? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Ini tak ada. Jadi tak ada so saya habiskan terus boleh tak bab ni? Sekejap je benda ni tak banyak dah ni. Kemahiran mengelak seks cyber. Ini yang kita kata tadi abstinent. Kita kata abstinent tu. Bila kita cerita pasal abstinent itu hari, kita dah mula masa nekat. Kita tidak mahu menjalani ataupun tidak mahu menjebakkan diri kita ke kancah maksiat. So kemahiran kita, bagaimanakah kita nak mencari untuk mengelak daripada berlakunya seks cyber ni. Pertama, kita perlu ada jati diri dan motivasi yang kuat. Kita perlu ada jati diri dan motivasi yang kuat. Bermaksud kita kena tahu daripada apa yang awak belajar hari ni, awak tahu cyber sex itu salah. Kelakuan-kelakuan ini salah. Jadi kita tahu dan kita sedar benda ini salah. Jadi kita mengelak daripada buat. Kita mengelak daripada buat. Jadi kita mendidik diri kita mempunyai diri ataupun jati diri yang sangat kuat. Kita mendidik diri kita dengan sokongan daripada kawan-kawan, sokongan daripada keluarga. Jadi kita menjadi seorang yang kuat.
Jadi bila kita kuat, maka kita tahu kita tidak akan buat benda-benda yang menyalahi undang-undang ataupun maksiat ni. Kita tahu benda ni salah. Jadi kita kuat. Kita dah bagi tahu kita nak abstinent. Tak nak dah. So kita kena kuat jati diri. Jadi diri nak kuat macam mana? Kita perlukan latihan. Macam mana kita kena kuat? Kita kena berani menolak. Di samping mendapat sokongan daripada keluarga dan ni. Yang kedua, kehidupan beragama. Itu yang saya kata kat awak tu semalam. Saya cerita kat awak semalam. Saya rasa sangat-sangat beruntung bila dipindahkan ke Sejaya. Sebab awak sentiasa berada dalam ni kehidupan yang yang bukan kehidupan awak, memang ada agama dah. Kehidupan awak tu sentiasa dikelilingi oleh amalan-amalan beragama tadi. Mana kita awak sentiasa solat berjemaah, zuhur, asar, subuh kalau duduk kat asrama tu. Kita sentiasa berjemaah, ada masa kosong awak sentiasa mengaji Quran dan sebagainya. So bila ada agama ni, tak ada satu pun agama atas dunia ni yang menyuruh penganutnya melakukan benda yang tidak baik. Semua agama melarang. Semua agama melarang. Dan dia kata tegas. Dia kata kalau buat benda ini, dosa besar. Kalau buat macam ni, dosa. Dia menegah. Jadi kalau kita ada agama, kita solat kita solat, kita puasa, senang. Kita ikut apa yang Allah cakap. Amal ma'ruf nahi mungkar. Kita buat benda yang baik dan meninggalkan benda-benda yang mungkar tadi. So kita berpegang kepada agama, pegang kepada Quran kalau kita orang Islam. Sebab dalam Quran tu ada panduan ni. Ada pendidikan. Bagaimana kita nak menagih ketagihan seks ni. That's why salah satu kalau kita kata dah tak mampu nak mengawal seks ni, tak mampu menahan ketagihan seks cyber ni, kita puasa. Kan? Itu yang diajar panduan dalam Al-Quran. Puasa dia kata, puasa. Kerana puasa ini boleh melemahkan nafsu. Melemahkan nafsu. Bila nafsu kita lemah, maka kita tak nak buat ni. Kita tak nak buat benda ni semua. Kita percaya kepada Tuhan, taat kepada ajaran agama. Ini. Dan yang ketiga, menjalani kehidupan bermasyarakat. Jangan menyendiri, jangan duduk sorang-sorang. Bila ada masa keluar, pergi jogging, jumpa orang ramai, berborak, berkeluar, jangan duduk sorang-sorang. Bila kita duduk bersorang-sorang, maka inilah datang macam-macam masuk dalam kepala. Dan kalau kita hidup bermasyarakat, maknanya kita ada gotong royong. Kita join gotong royong. Kita tak sempat nak berfikir. Kita fikir gotong royong kita nak buat kerja-kerja amal tadi. Kita bantu orang-orang yang miskin. Kita bantu kawan-kawan kita yang memerlukan. Jadi kita tak sempat nak berfikir. Kita tak sempat dalam kepala tu, tak sempat nak fikir pasal seks ke pasal cyber sex tadi. Kita aktif. Kita aktif. Kita sibukkan diri. Dengan kata lain senang, sibukkan diri. Kita sibukkan diri kita. Dengan kata lain, kita menyibukkan diri kita. Jadi bila diri kita sibuk, maka kita tidak akan sempat untuk terjebak dalam perlakuan negatif. Pengetahuan tentang bahaya ketagihan seks. Ini kita kena tahu. Ini yang kita buat sekarang ni. Saya bagi tahu. Kalau kita buat macam ni, ini bahaya dia. So awak dapat maklumat tadi, awak jadikan sebagai panduan. Didikkan. Kita didik awak. Jangan pergi kat sini. Kalau kita pergi kat sini, kita akan jadi macam ni. Jadi kita didik diri kita. Kita boleh mengelak. Kita kawat, didikkan diri kita. Dan kemudiannya kerajaan ataupun kita boleh pasang aplikasi-aplikasi di handphone ataupun di PC komputer kita, di laptop kita, aplikasi untuk menyekat. Maknanya kita tak bagi dia masuk. Kalau masuk, dia akan block. Dia tak pergi ke situ. Jadi kenapa? Kerana kita tak nak dia pergi ke laman web lucah tadi. So dalam handphone pun ada. Macam saya install satu website yang dipanggil Family Link. Family Link saya install dalam handphone anak saya dengan saya. Jadi setiap kali kalau dia buka handphone, dia masuk YouTube, saya tahu. Dan dia tidak boleh masuk YouTube yang biasa tadi. Dia hanya boleh install YouTube Kids tu. Untuk kids sahaja. Lepas tu kalau dia nak install apps yang baru, dia mesti sampai kebenaran kepada saya. Maknanya saya tahu apa dia buat. Itu cara dia. Kita mengawal. Kita mengawal. Kenapa kita ada pengetahuan tadi lah? Kita ada pengetahuan tadi.
Okey, remaja boleh mengelak daripada melanggar internet berkelajuan tinggi. Tak nak bagi yang tinggi-tinggi. Kenapa? Takut kita join cepat sangat. Takut kita join apa boleh tengok video-video ataupun gambar-gambar tadi. Jadi kalau lambat ni kita bosan tunggu duduk loading je, jadi kita tak pergi. Okey. Mengurangkan kehendak kepada seks cyber, had masa melayari internet. Macam saya ni lah bila kita buat family link tu apps tadi kita boleh set dah. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa handphone boleh main. Mana lepas pada tu dia akan keluar notification dekat handphone anak saya, time to bed. Maknanya dia kena tutup. Dia tak boleh main dah. Itu kita boleh set. Kita set. Okay. Ini pun sama meluangkan masa bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Ini saya cakap tadi lah. Gaya hidup aktif. Kawan-kawan ajak dululah, boleh jogging bersama-sama, boleh main futsal, boleh main bola sepak. Cari aktiviti kegemaran masing-masing. Dan mesti ada di kalangan kita yang mempunyai hobi yang sama. Jadi kita luangkan masa, time-time makan kita letak handphone kat tepi, kita makan. Kita makan bersama-sama dengan keluarga kita. Jangan duk pegang handphone. Ataupun macam contoh macam hari raya, time tu handphone letak tepi, kita beraya dulu apa semua. Dan kita buat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan yang bersihat, yang sihat. Okey, beriadah. Ni pun samalah, beriadah. Maknanya kita buat apa yang kita suka. Apa yang kita suka. Sekarang trend naik basikal, so naiklah basikal. Tak apa Syukri, tak apa. Saya pun faham kadang-kadang saya pun internet saya pun kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Saya pun tak tahu kenapa. Yang mungkin 2-3 hari ni ramai sangat cikgu-cikgu dia buat paper PDPR ni menyebabkan keadaan ini kot. Jadi okey, beriadah ni bermaksud beriadah ni jangan berlebihan. Jangan berlebihan. So beriadah ni sebenarnya untuk mencari kesihatan, kita untuk menambah kesihatan kita. Jangan berlebihan. Berlebih-lebihan juga bahaya untuk kesihatan. So cukup sekadar untuk kita menjaga kesihatan. Kawan-kawan naik basikal, kita kaya basikal. Kawan-kawan berenang, kita pergi berenang. Ketika boleh berenang, jangan pergi sekarang. Sekarang PKP tak boleh. Nanti kan 2,000 melayang kena saman. Nampak tak? Beriadah. Kawan-kawan sekarang e-sport, kawan-kawan suka main game PUBG, main kawan-kawan e-sport, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, so itu sahaja. Saya tengok ni dah habis dah. Untuk perhubungan ni dah habis. Saya masa pun dah pukul 1. Sekejap je. Saya bercakap banyak kot. Rasa sekejap je. Awak mungkin rasa mengantuk-ngantuk. Banyak sangat saya bercakap. Okey, so last kehadiran tadi saya tengok ada dalam 19 orang. Ada 20 orang sebenarnya tadi. Sebab tu duk keluar masuk. Tak apalah. So saya bagi link untuk awak. Saya bagi link untuk kehadiran. So mohon isi sebab Allah Akbar. Mohon isi kehadiran sebab mana saya punya ni. Mohon isi kehadiran sebab saya kena report saya akan hantar dua report yang saya akan hantar. Pertama saya akan hantar kepada JPN kehadiran kelas hari ini. Yang kedua saya akan hantar kepada ketua panitia ketua bidang untuk dia rekod kehadiran awak Jadi mohon untuk ni mana saya punya tadi, saya dah ni dah. Okey, sementara tu saya ni dulu saya stop recording yang ni dulu, nanti kita jumpa lagi. So jangan keluar lagi Saya nak stop recording sebab jadi saya punya PC pelambat dah ni.